Mahkamah Syariah di Malaysia. Penubuhan Mahkamah Syariah adalah berdasarkan perlembagaan yang memberi kuasa kepada negeri-negeri untuk mentadbir undang-undang Islam yang dikategorikan sebagai undang-undang diri berpandukan kehendak jadual ke-9 Senarai 2 Butiran 1. Di samping itu, Mahkamah Syariah juga ditubuhkan berdasarkan kehendak Akta, iaitu enakmen pentadbiran undang-undang Islam atau enakmen pentadbiran hukum syarak negeri-negeri. Sejarah penubuhan Mahkamah Syariah di Malaysia. Sebelum merdeka. Sebelum kedatangan penjajah, negara yang dipanggil Tanah Melayu ini telah melaksanakan undang-undang Islam dalam urusan kehidupan seharian. Mereka mengadili kes di hadapan Sultan atau pemerintah berdasarkan undang-undang Islam dalam semua urusan, termasuklah hal ehwal kekeluargaan, muamalat dan juga jenayah. Catatan bertulis berkenaan dengan hukum dan peraturan Islam dalam beberapa tulisan seperti Undang-Undang 99 Perak, Hukum Kanun Melaka dan lain-lain menjadi bukti bahawa wujudnya peruntukan undang-undang Islam yang dijalankan di Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, selepas kedatangan British, mahkamah-mahkamah lain telah ditubuhkan atas nasihat pihak berkuasa British. Mahkamah Syariah telah diletakkan pada taraf yang lebih rendah dan bidang kuasanya telah dibataskan. Sebelum tahun 1948, Mahkamah Syariah telah diletakkan dalam struktur dan hierarki mahkamah negara bersama-sama mahkamah yang lain. Namun begitu, dengan lulusnya Court Ordinance 1948, Mahkamah Syariah yang terdiri daripada Mahkamah Qadhi dan Mahkamah Penolong Qadhi telah dipisahkan daripada Mahkamah Persekutuan. Selepas merdeka. Selepas negara mencapai kemerdekaan, Mahkamah Syariah masih dikekalkan di bawah kuasa kerajaan negeri. Mahkamah Syariah diberi kuasa membicarakan perkara yang terdapat dalam jadual ke-9 perlembagaan, iaitu perkara meliputi undang-undang keluarga, zakat, wakaf dan kesalahan berkaitan dengan rukun-rukun Islam sahaja. Mahkamah Syariah juga hanya boleh membicarakan penganut Islam sahaja. Sejak itu, Mahkamah Syariah telah melalui proses transformasi dan naik taraf sehingga hari ini. Daripada hanya sebuah mahkamah yang membicarakan kes-kes kekeluargaan orang Islam sahaja, ia kini boleh mendengar kes-kes jenayah yang tertentu dengan bidang kuasa yang mana hukumannya ialah penjara selama 3 tahun atau denda RM5,000 atau 6 kali sebatan. Selain itu, ia telah menerima pengiktirafan dengan keputusannya yang tidak boleh lagi untuk dicabar oleh Mahkamah Sivil melalui pindaan perlembagaan pada tahun 1988, iaitu perkara 121/1A Perlembagaan Persekutuan yang telah dimasukkan untuk melarang Mahkamah Tinggi dan mahkamah di bawahnya untuk campur tangan dalam hal-hal yang diputuskan di Mahkamah Syariah berdasarkan bidang kuasanya. Matlamat penubuhan Mahkamah Syariah di Malaysia. Secara dasarnya, matlamat penubuhan Mahkamah Syariah adalah khusus untuk membicarakan pertelingkahan berhubung dengan undang-undang Islam dan meliputi individu yang menganut Islam sahaja. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mendengar dan mengadili kes-kes berkaitan dengan jenayah syariah dan kes-kes mal. Peranan dan kesan penubuhan Mahkamah Syariah di Malaysia. Terdapat 3 peranan Mahkamah Syariah di Malaysia, iaitu membicarakan dan memutuskan kesalahan-kesalahan jenayah yang dilakukan oleh orang Islam. Selain itu, Mahkamah Syariah juga berperanan untuk mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding dalam kes-kes mal seperti yang diperuntukkan oleh Akta atau enakmen. Mahkamah Syariah juga perlu mendengar dan memutuskan sesuatu rayuan terhadap sesuatu keputusan sama ada melibatkan pembebasan, sabitan atau hukuman.
struktur organisasi dan bidang kuasa mahkamah syariah di Malaysia. Setiap negeri mempunyai mahkamah syariah. Mahkamah syariah mempunyai 3 lapisan. Lapisan yang pertama iaitu mahkamah rendah syariah. Lapisan yang kedua iaitu mahkamah tinggi syariah. Lapisan yang ketiga yang paling atas iaitu mahkamah rayuan syariah. Bidang kuasa mahkamah rendah syariah terbahagi kepada 2 iaitu kes mal dan kes jenayah. Apa itu kes mal? Kes mal ialah kes-kes yang bukan jenayah. Contohnya seperti permohonan nafkah, adhanah dan sebagainya, yang mana amaun yang dipertikaikan tidak melebihi RM50,000 atau tidak dapat dianggarkan dengan wang. Manakala kes jenayah pula adalah seperti pemujaan, berjudi, minum arak dan sebagainya, yang mana hukumannya tidak melebihi RM2,000 atau penjara 1 tahun atau kedua-duanya. Bidang kuasa mahkamah tinggi syariah juga terbahagi kepada 2 iaitu kes mal dan kes jenayah. Bagi kes jenayah, bidang kuasa mahkamah tinggi syariah adalah berbidang untuk membicarakan kesalahan-kesalahan di bawah Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 Akta 303. Contoh-contoh kes jenayah adalah seperti kesalahan berkaitan dengan perkahwinan, minuman keras ataupun kesalahan berhubung dengan akidah seperti ajaran sesat, pertukaran agama dan sebagainya. Contoh kes mal adalah seperti pertunangan, nafkah, wasiat dan sebagainya yang tak termasuk dalam senarai kes jenayah. Dan yang teratas sekali, Mahkamah Rayuan Syariah. Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Usaha dan tindakan bagi memartabatkan taraf Mahkamah Syariah serta Undang-Undang Islam. 6 usaha bagi memartabatkan taraf Mahkamah Syariah. Yang pertama, menaik taraf bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah. Akta 355 merupakan suatu akta untuk memberi dan menyeragam bidang kuasa mahkamah yang ditubuhkan. Kuasa Mahkamah Syariah yang diperuntukkan oleh Akta 355 adalah seperti berikut. Yang pertama, boleh membicarakan dan menghukum orang Islam sahaja. Yang kedua, hukuman denda yang tidak melebihi RM1,000 atau hukuman penjara selama 6 bulan atau gabungan kedua-duanya iaitu hukuman denda dan hukuman penjara. Usaha memartabatkan taraf Mahkamah Syariah yang kedua pula ialah kekuatan keputusan di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Pindaan perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan Mahkamah Tinggi Sivil dan mahkamah di bawahnya tidak ada kuasa dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Usaha yang ketiga adalah kebebasan Mahkamah Syariah. Pemisahan pentadbiran Mahkamah Syariah dari pentadbiran Majlis Agama dan pentadbiran Mufti bermula pada tahun 1989. Usaha yang keempat adalah perundangan yang lebih jelas dan komprehensif. Beberapa aspek undang-undang asas seperti keluarga, jenayah dan prosiding telah digubal serta dijadikan undang-undang berasingan. Seterusnya, skim perkhidmatan dan latihan kaki tangan yang lebih baik. Kaki tangan Mahkamah Syariah diserap masuk dalam kumpulan perkhidmatan perundangan. Sejak penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, peluang kenaikan pangkat kaki tangan semakin meningkat. Ditambah pula dengan latihan dalam bentuk perundangan yang diperkemaskan dalam bentuk diploma dan kursus. Dan yang keenam, infrastruktur dan kemudahan mahkamah yang lebih baik. Persekitaran dan kemudahan Mahkamah Syariah adalah setanding dengan bangunan mahkamah yang lain. Kemudahan teknologi maklumat dipertingkatkan khususnya perkhidmatan dalam talian seperti e-syariah. Usaha bagi mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syariah. Yang pertama, mendidik masyarakat bermula dari peringkat sekolah tentang kewajipan mematuhi hukum syarak. Yang kedua, mendidik murid
mematuhi peraturan sama ada ketika berada di sekolah atau di rumah. Yang ketiga, kursus asas berkaitan dengan undang-undang diperkenalkan kepada pihak awam. Yang keempat, pihak berkuasa sentiasa memberi penerangan tentang peraturan dan undang-undang. Dan yang terakhir, kempen pematuhan peraturan dan undang-undang negara dibuat menerusi media massa dan media sosial.